Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Rais. Jom guys, join program Lemak to Lean. Program viral yang akan guide anda untuk kurus dan buang lemak-lemak korang hanya dari rumah. Tanpa perlu pergi ke gym, tanpa alat senaman, tanpa sebarang produk dan ubat kurus. Dengan kos yang paling murah dan kesan yang super pantas. Dengan menggunakan metod Lemak to Lean yang sangat-sangat efektif. Metod yang kita gunakan sesuai untuk sama ada lelaki ataupun perempuan dan untuk semua peringkat umur dan sama sekali tidak akan mengganggu apa jua rutin dan pekerjaan korang. Lebih 5,000 orang dah pernah join program Lemak to Lean dan korang lihat sendiri hasil dia, kesan seawal 7 hari saja guys. Untuk bulan September kita hanya ada 2 batch sahaja. Korang dah boleh transform badan korang untuk kurus dan dapatkan bentuk badan idaman korang sebelum tahun baru 2022. Masa terhad, slot terhad, jadi jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Klik link dekat bawah sekarang untuk daftar program Lemak to Lean. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai guys, selamat kembali ke dalam channel YouTube Lemak to Lean dan masih lagi bersama dengan Captain Rais, YouTuber kegemaran korang semua. Ya bedu-bedu. Yeah. Okey. Penat sebab aku baru lari sebab nak challenge dengan abang seorang tu yang buat pace 3 hari-hari. So hari ni untuk korang aku nak bagi review eksklusif review jujur aku untuk kasut Nike Pegasus 38 dan juga Asics Nova Blast 2. Yang mana kita tahu dua-dua kasut ni tengah hot gila sekarang. Okey, ramai yang beli Asics Nova Blast 2 sampai sold out dekat kedai disebabkan hari tu masa Olimpik Tokyo 2020, okey, ada orang menang dengan pakai Asics. Dan juga Nike macam biasa laku keras juga sebab dia famous dengan Kipchoge dia dan juga disebabkan performance terhadap kasut-kasut yang lama lah, iaitu Pegasus 37 apa semualah. So Nike ada reputasi dia, Asics pun ada reputasi dia juga. Tapi cerita dia sekarang, yang mana korang patut beli? Alhamdulillah, dua-dua kasut ni aku dapat rezeki nak cuba. Sebab Pegasus 38 memang aku punya, aku baru beli hari tu. Dan juga untuk Asics Nova Blast 2, abang aku yang mana juga seorang peminat runner, seorang runner juga, dia dah beli Asics Nova Blast 2. Jadi dua-dua pun aku dah merasa. Untuk Pegasus aku dah mileage lebih kurang 16k. Untuk Asics Nova Blast 2 aku dah lebih kurang 10k mileage. So dua-dua aku dah rasa. Aku dah lari dekat flat, dekat uphill, dekat nak turun bukit, dekat jalan basah, jalan kering, semua aku dah rasa lah. Jadi aku akan buat comparison straightforward berdasarkan pengalaman, bukan nak jual mana-mana brand. Aku tidak diwakili atau tidak dibayar oleh mana-mana brand. Ini hanyalah sekadar pendapat peribadi aku sebagai seorang runner yang bukan atlet. Aku hanyalah runner-runner biasa sahaja. Mula-mula kita tengok dari segi design. Okay, Nike dia mengetengahkan design ataupun konsep yang fancy. Kalau korang tengok dekat sini kan, yang aku beli kan, tengok dia punya lace dia macam ada color-color warna-warni sikit. Okey, dia punya bahagian cushion dalam dia tengok macam ada gravity sikit. Lepas tu dengan color yang macam ni. So memang very fancy lah. Kalau Asics Nova Blast 2 pula, dia mengetengahkan design ataupun konsep yang macam garang sikit, macam ganas sikit. Kau tengok dia punya heel dia punya tumit dia macam bergigi-gigi. Lepas tu dengan color dia yang ada macam camouflage, color orange apa semua kan. So yang tu design masing-masing lah. Yang nak suka design fancy boleh ambil Nike. Yang suka design macam ganas sikit, garang sikit, kau boleh ambil Asics Nova Blast 2. Kita terus masuk kepada pengalaman berlari. Tak nak cerita banyak, kita terus cerita bab spek. Kalau nak diikutkan dari segi berat, tak jauh beza sangat. Pegasus 38 dengan Nova Blast 2 memang tak banyak beza sangat berat. Tapi kalau nak diikutkan dari segi calculation, dari segi on paper, dia menang dekat Pegasus 38 sebab lagi ringan sikit daripada Nova Blast 2, di mana Nova Blast 2 lagi berat sikit. Tapi dia tak rasa efek sangat lah. Bagi aku dua-dua rasa lebih kurang sama je. Same goes untuk heel drop. Kalau Pegasus 38, heel drop dia lebih kurang 2mm sahaja daripada Asics Nova Blast 2. Jadi dari segi heel drop pun tak ada beza. Dua-dua sangat sesuai untuk larian biasa, larian hari-hari untuk training. Lebih kurang 5k, 10k untuk short distance boleh, nak lari long distance pun boleh, tak ada masalah. Dari segi responsiveness pula, okey, yang ni agak kritikal sikit lah. Sebab bila aku try dua-dua kasut, memang aku sangat impress gila. Kasut
yang dua-dua ni tak ada plate, yang mana aku lately aku banyak guna kasut yang ada carbon plate, ada composite plate dan sebagainya. Bila aku try dua-dua kasut ni, aku sangat terkejut sebab dua-dua bagi energy return, bagi orang kata sangat-sangat responsif untuk kasut yang hanya ada foam sahaja. Tapi kalau nak di-comparekan dua-dua, jujur aku cakap dua-dua pun bagus. Tak. Okey. Kalau nak diikutkan secara spesifik, kalau kita tengok betul-betul, rasa betul-betul, feel betul-betul, menang dekat Asics lagi. Okey. Asics dia punya responsiveness, dia punya energy return dia sangat-sangat rasa macam kau pakai carbon plate sikit lah. Memang dia bouncy, memang dia bagi energy return, okey, di mana korang akan kurang menggunakan korang punya energy untuk nak buka strike lah. Pegasus bagi juga dia punya respon dia terhadap dia punya foam dia, okey, dia masih lagi ada energy return tapi tak sepadu untuk Asics Nova Blast tu lah. So kalau dua-dua korang nak buka strike korang nak tukar tempo korang, okey, memang dua-dua tak ada masalah. Tapi kalau sebelah-sebelah, okey, kalau runner yang sama, Asics lagi menang lah. Dari segi cushioning, okey, bagi aku dua-dua sama, par. Dua-dua sama-sama confirm sebab dia punya cushion dekat dalam memang dua-dua sangat-sangatlah selesa. Okey, tengok macam Pegasus 38 ni memang dekat dia punya dekat dia punya tang ni pun, okey, cushion dia sangatlah padu. Dia punya bahagian dalam semua, dia punya heel apa semua memang sangatlah padu. Same goes to Asics Nova Blast 2 juga, sangat selesa untuk dua-dua lah. Kalau nak kata ada masalah melecet, masalah tak selesa, semua tu tak adalah. Dan memang dua-dua ni memang akan bagi lekatan. Okay, korang pakai je kasut, ikat betul-betul, memang dia melekat dekat kaki korang. So memang sangat-sangat selesa, sangat-sangat comfort, walaupun dengan larian yang jauh ke laju ke, tak ada masalah. Yang ini topik favourite aku, okey, disebabkan aku pengguna Tega Asics sebelum ni dan baru-baru ni je aku start pakai Nike bila dia keluarkan Tempo Next Percent. Okey, kaki aku kaki yang wide, kaki yang lebar, di mana siri-siri Nike yang keluarkan sebelum ni semua tak masuk dengan kaki aku. Sebab apa? Kaki aku lebar. Kasut-kasut Nike dulu semuanya narrow, semuanya kurus. Okey, dia cute macam tu. Bila aku pakai contohnya macam Pegasus 37, Nike Zoom Fly 2, memang rasa sangat pelik. Rasa macam dekat bahagian tengah ni, dekat bahagian sini ni, rasa sempit gila punya. Kalau Asics, memang aku dah pakai kasut aku sebelum ni, Nimbus. Okey, aku pernah rasa Kayano walaupun aku bukannya flat foot. Termasuklah juga Nova Blast 2, memang dari segi wideness, dari segi stability, Asics totally tak ada masalah. So memang dia sangat sesuai dengan kaki aku. Tapi macam mana aku boleh beli Pegasus 38 ni? Baru-baru ni aku pergi Nike lah. Aku teringin nak cuba lah. Orang ramai bising kan Pegasus 38 kan. Aku pakai, aku terkejut. Wow, dia sangat-sangatlah dah muat aku punya kaki yang agak lebar ni. Dan bila aku try dekat treadmill Nike pun, aku macam wow, sangat-sangat selesa. Rasa macam kau lari dengan Ghost 13, kau lari dengan pakai kasut Asics. So bila aku tanya sendiri dekat promoter tu, dia cakap memang dengan siri Pegasus 38 ni, diorang dah improve dari segi kaki punya wide. Dekat sini wide ni memang dia dah improve sedikit, di mana dia lebarkan sikit dekat bahagian sini. Jadi alhamdulillah memang sangat-sangat sesuai dengan kaki akulah. Tapi kalau nak diikutkan yang betul-betul, tadi aku lari pakai Pegasus, aku masih lagi beberapa kali hampir-hampir terpelecok bila dekat cornering. Okey, bila aku corner, aku nak balik dekat jalan yang lurus, okey, bila aku terpijak yang uneven punya surface, aku masih lagi hampir-hampir terpelecok lah. Sebab dia buka wide dia dekat sini je. Dekat sini kau nampak masih lagi sangat-sangat narrow, agak narrow jugalah. So dari segi stability, Pegasus 38 yes, dia dah improve berbanding dengan Pegasus 37, tapi masih lagi Asics totally the most comfortable yang aku pernah pakailah. Dari segi dia punya wide, okey, kasut tu, dia punya kelebaran tapak kasut tu, okey. So Asics menang dari segi stability. Dari segi propulsion pula, aku rasa menang dekat Asics. Okey, sebab Asics dia punya heel drop dia lagi lebih sikit daripada Nike, walaupun beza dia agak sikit, tapi dia punya propulsion
bagi aku Asics lagi sangat baguslah sebab senang gila aku nak buka langkah aku. Itu dari segi propulsion, straightforward je aku punya review. Dari segi tapak pula, bagi aku dua-dua brand, dua-dua jenis kasut ni memberikan cengkaman ataupun durability, ketahanan tapak yang sangat-sangat padu, sangat-sangat ni dia. Okey, sebab Asics pun cengkaman all kind of surface, okey, boleh masuk, okey, walaupun dalam keadaan yang licin. Dan aku baru je lari, kau tengok hujan dekat luar ni, aku lari dekat flat surface, dekat uphill, downhill yang basah, aku gunakan Pegasus 38 ni. Korang tengok sendiri tapak dia, cengkaman sangat-sangatlah padu, sangat-sangatlah mencekam. Jadi aku tak ada isu lah nak tergelincir ke, tiba-tiba nak terslip ke, dua-dua cengkaman yang sangat padu termasuk dekat cornering. Okey, dan yang terakhir sekali adalah dari segi harga. Okey, yang ni menang dekat Nike lah. Sebab aku beli Pegasus 38 ni dengan harga lebih kurang 400 lebih kot. Aku pun dah lupa dah harga dia. Aku sangat-sangat terkejut sebab sangat murah. Tapi Asics Nova Blast 2 harga masa video ni dibuat, abang aku beli dengan harga 600 lebih. Jadi dari segi harga straightforward, tambah pula mana tahu tiba-tiba Nike buat diskaun ke, Asics pun ada baru-baru ni buat diskaun ke, tapi aku rasa memang Pegasus 38 akan lagi menang dekat hargalah sebab kita tahu Nike dia ada lagi banyak wide range of kasut yang lagi mahal. So dia pun agaknya dia punya marketing strategi dia jual kasut yang training shoes macam ni yang maybe ramai orang pakai, ramai orang akan beli untuk nak training hari-hari, bukan untuk race day. Dia akan beli Pegasus 38 lah sebab dari segi branding memang Nike lagi kuat lah. So dia akan menang dari segi harga. Jadi so suggestion aku, cadangan aku adalah sekiranya korang nak go for harga, korang boleh ambil Nike. Sekiranya korang nak go for performance overall, korang boleh ambil Asics. Dan kalau korang go for Nike pun, disebabkan Nike ni lagi murah, sebenarnya korang tak rugi langsung. Sebab dari segi performance on paper dan sebagainya, beza antara Nike Pegasus 38 dan Asics Nova Blast sangat-sangatlah minor je dia punya perbezaan dia. Okey, minor je. Tapi in overall bergantung juga kepada pelari itulah. Kalau lari cara pun salah, okey, kalau lari pun tak betul, tiba-tiba kau nak pakai kasut paling power sekalipun, dia tak akan ubah apa-apalah. Kau takkan tiba-tiba boleh dapat pace 3 dan sebagainya. Tapi kalau guna kasut yang biasa-biasa tapi larian kau power, kau training hari-hari, kau rajin, insya-Allah tak ada masalah kau pakai kasut apa pun. Tapi kalau nak cakap pasal dua-dua kasut ni, itulah aku punya cadangan. Nak go for yang murah sikit, yang budget friendly sikit, boleh go for Nike. Ada brand, okey, masih lagi power, performance masih lagi padu, design pun okey, dari segi performance pun sangat okey. Tapi kalau nak increase sikit, korang punya performance nak lagi bagus sikit, okey, daripada Nike ni, korang boleh pergi untuk Asics Nova Blast 2. So, apa kata korang? Maybe korang pun dah pernah cuba kasut, okey, Pegasus 38 dan juga Asics Nova Blast 2. Sila bagi komen korang, pendapat korang dekat ruangan komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang share. Boleh share, mana tahu yang confused, nak ambil Nike ke, nak ambil Asics Nova Blast, nak ambil Pegasus 38 ke, nak ambil yang mana? Korang boleh share dekat kawan-kawan korang. Mungkin boleh melegakan korang punya confuse. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng, laju aku cakap, untuk notification video-video daripada channel Lemak Tulen yang seterusnya. InsyaAllah kalau ada lagi kasut yang aku baru beli, aku akan buat review jujur berdasarkan pengalaman aku menggunakan kasut-kasut yang aku beli sendiri dan aku tidak dibayar. Moga-moga ada yang sponsor aku, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, stay safe, jaga keselamatan semasa berlari, larilah ikut SOP dan jangan poyo nak challenge pace siapa yang lagi laju. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye guys, see ya.